Isu penambahan penjawatan pegawai imigresen dan saringan kesihatan mental antara yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini. Perinciannya langsung ke lobi Parlimen bersama wartawan Syazwani Samsu di sana. Silakan Wani. Ya Syah, Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti keperluan untuk menambah penjawatan pegawai imigresen khususnya untuk ditempatkan di 141 pintu masuk sempadan negara. Jelas timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, langkah itu penting bagi memastikan kelancaran perkhidmatan sekaligus memperkasa keselamatan negara. Ini terutamanya di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu menjelang pembukaan Ibu Kota Indonesia di Nusantara. Tempoh Januari 1 Januari hingga 15 November 2023, pergerakan keluar masuk di ICQS Lubuk Antu yang direkodkan adalah seramai 62,159 orang. Kementerian Dalam Negeri sedar bahawa bilangan pegawai sedia ada perlu dipertingkatkan apabila Ibu Negara Indonesia di Nusantara mula beroperasi dan Jabatan Imigresen Malaysia sememangnya sentiasa menjalankan kajian kejawatan bagi memastikan keperluan pegawai mencukupi dalam menjaga keselamatan pintu-pintu masuk utama negara. Jadi keperluan penjawatan di pintu masuk negara ketika ini sedang dikaji memandangkan kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan bahawa sebuah agensi tunggal sempadan negara iaitu Single Border Agency akan ditubuhkan untuk mengawal selia pintu sempadan negara melalui 141 pintu masuk negara yang telah diwartakan. Perkara ini kita memerlukan perjuangan lanjut dengan pemegang taruh antara Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi. Setakat ini, 12 pegawai imigresen ditugaskan di ICQS Lubuk Antu Sarawak bagi menguruskan anggaran purata 5,500 aliran keluar masuk rakyat Malaysia dan Indonesia setiap bulan. Tambahnya sejumlah 18.3 juta ringgit diperuntukkan bagi pemasangan kamera litar tertutup di ICQS Lubuk Antu. Proses perolehan CCTV itu telah bermula sejak Oktober bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk tersebut. Baik saudara, Dewan hari ini turut dimaklumkan sebanyak 17,300 saringan penilaian kesihatan mental telah direkodkan menerusi MyMinda. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, MyMinda merupakan komponen baharu dalam aplikasi MySejahtera yang diperkenalkan bulan lalu. Jelas beliau, ia membolehkan pengguna mengakses soalan dan membuat penilaian status kesihatan mental masing-masing. Ia merupakan langkah penambahbaikan perkhidmatan kesihatan mental KKM melalui digitalisasi. Sejak ia dilancarkan, tidak sampai sebulan yang berhormat, iaitu pada 15 November 2023, kita dapati dalam MySejahtera ini telah ada sejumlah 17,300 saringan yang telah dilakukan. Dan daripada situ, sebanyak 3,983 iaitu 23% daripada saringan itu kita dapati mempunyai risiko kemurungan. Kemudian 15% lagi iaitu 2,592 mempunyai risiko keresahan. Jadi individu-individu yang mempunyai risiko begini, mereka sebenarnya ada akses secara terus melalui MySejahtera MyMinda ini bahan-bahan psikopendidikan yang boleh dilihat terus, ataupun jika mereka mahu mendapatkan bantuan dari sudut kaunseling dan sebagainya, mereka boleh menghubungi talian bantuan krisis kami iaitu talian HEAL di. Selain itu, KKM turut menerima 26,139 panggilan menerusi talian bantuan krisis kesihatan mental HEAL 15555. Daripada angka itu, lebih 16,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Beliau menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Parit Sulong. Terdahulu pada pembukaan sidang hari ini, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyeru masyarakat mendoakan semua, khususnya kanak-kanak di Gaza, agar diberi perlindungan daripada sebarang kezaliman.
masyarakat seluruhnya agar sentiasa menjalankan tanggungjawab dalam memastikan bahawa mereka dapat membesar bebas daripada diskriminasi, keganasan, eksploitasi dalam suasana yang selamat dan sejahtera. Yang berhormat, kini warga dunia begitu terkesan dengan konflik Palestin-Israel yang semakin meruncing. Sehingga hari ini lebih 700,000 kanak-kanak di semenanjung Gaza kehilangan tempat tinggal dan lebih 4,600 orang telah kehilangan nyawa dan hampir 9,000 orang lagi cedera. Marilah kita mendoakan agar semua kanak-kanak khususnya yang berada di semenanjung Gaza diberikan perlindungan daripada sebarang bentuk kezaliman. Beliau turut menyeru masyarakat untuk memperbaharui tekad untuk terus melindungi hak kanak-kanak selaras dengan sambutan Hari Kanak-kanak. Dalam pada itu, di Dewan Negara hari ini, Yang di-Pertua Dewan Tan Sri Dr. Wan Junaidi mahu intipati perbahasan para senator lebih kritikal dan tidak dipengaruhi mana-mana pihak. Ini penting agar fungsi semak dan imbang Dewan itu dapat direalisasi selain perkara yang dibahas lebih konstruktif dan produktif. Perbahasan Yang Berhormat Ahli Dewan Negara memain peranan penting dalam menilai rang undang-undang dan usul dibawa dari Dewan Rakyat. Input perbahasan yang produktif, kritikal, ini juga mewajarkan kelayakan pelantikan sejajar dengan pengalaman profesional dan kepakaran masing-masing. Saya Rita Sarimah, anak Patrick Inso. Beliau berkata demikian dalam ucapan mengalu-alukan pelantikan semula Senator Rita Sarimah Patrick Inso dalam majlis mengangkat sumpah di Dewan Negara. Senator Rita Sarimah Patrick Inso merupakan lantikan yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 20 November 2023 hingga 19 November 2026. Baik saudara, demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang bagi menyambung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 peringkat jawatan kuasa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wani. Berita tengah hari akan kembali selepas ini.